ada kuasa, ada power, something macam tu lah. You nak tunjukkan you ni satu level dengan budak-budak tu. So, what I did was, I set up several rules. Jangan letak banyak sangat rules. Mungkin perkenalkan dalam 3 dulu atau 4 dulu, dan jikalau you rasa perlu, you boleh tambah pada kemudian hari lah. Macam contoh rules yang common, yang first I buat kelas bila I masuk, bila waktu I nak kelas tu bersih. Yang kedua mungkin I tak nak dia orang kacau kawan-kawan ke semua-semua tu, you fikir sendiri lah. Tapi bila you buat rules dalam kelas, pastikan you aplikasikan rules tu. Macam contoh kelas kena bersih kan. So you next time your kelas and you masuk, you tengok kelas tu tak bersih. You tak boleh buat bodoh je sebab tu rules you nak kelas tu bersih. So make sure contoh you budak tu bangun, baca doa, bagi salam, everything, and sebelum dia duduk, you suruh budak-budak tu kutip sampah. Kutip sampah, buang, baru boleh duduk and continue belajar. That is nak tunjukkan kita ni betul-betul aplikasikan rules tu. Kalau tak, budak tu macam, cikgu ni buat rules tapi tak buat apa-apa pun, baik tak payah ikut. So aku bolehlah kacau orang lain, aku bolehlah buat macam ni sebab kita ni tak tegas dengan rules kita buat sendiri. So that is one of the gist of making rules lah. You kena aplikasikan betul-betul. Itu yang perihal dalam kelas. Kalau I cakap laju sangat, bagi tahu tau. Kemudian dari segi kita macam mana kita nak manage kita punya filing, kita punya kerja-kerja kita, apa yang perlu is yang pertama, I rasa dalam 3 atau 4 file lah yang paling basic akan ada. Yang pertama is file yang diprovidekan oleh kampus kita. I don't know your colour, tapi mungkin nanti Encik Rashid bagi tahu kot. Yang tu kita punya portfolio lah senang cerita. Yang kedua, file kedua is file putih. File putih yang diameter dalam 50mm rasanya. So bilangan-bilangan file putih tu dia bergantung kepada lecturer kita sendiri. Macam sesetengah lecturer dia nak satu file untuk RPH, satu untuk ABM, macam tu. Ada yang lecturer nak hasil kerja murid dalam file putih, ada yang lecturer nak hasil kerja murid tu buat style yang file kertas yang 50 sen satu tu. So benda tu bergantung pada lecturer masing-masing. Jadi untuk bilangan file putih tu, it is best for you to consult your supervisor first lah. So, dalam kita nak manage files, make sure kita punya partition tu teratur and make sure our files tu sentiasa up to date. Sebab kita punya files tu bukan bukan supervisor je boleh datang pergi tengok. Kadang tu pemantauan tiba-tiba buat surprise dah sampai nak tengok file macam tu. Jadinya kalau pergi sekolah, in case you dah pergi sekolah, file putih, file portfolio tu kena sentiasa ada kat sekolah. So the best way is masa contoh kan, you dah settlekan semua file-file tu, you tinggal je kat sekolah. So in case kalau pemantau datang ke apa ke, semua bukti dah ada. Macam tu lah. Sebab tak nak lah kalau you tak bawa file, lepas tu lecturer ingat you tak buat kerja, lepas tu tiba-tiba je dapat borang biru kan. Kita tak nak lah macam tu. Macam tu. Tak siap file boleh kena borang biru kan? Yap, boleh. Macam kalau tak silap. Dengan kalau lecturer, kalau tester ni dengan Umi lelaki lah. Okay. Dia very particular lah dengan bab-bab file ni. Kalau contoh report tak siap ke apa, dia akan bagilah. Okay, that's new. Okay, next is macam contoh kan, untuk persiapan seterusnya is kita punya kemudahan kita dari tempat tinggal ke sekolah. Contoh, I rasa semua macam dah start cari dah kot rumah sewa dekat dengan sekolah ke you guys berlang alik? Nampak gaya semua dah ada dah yang rumah sewa. Tapi ada kat yang belang alik daripada jauh-jauh. Yang sewa rumah dekat dengan LPG, belang alik ada kat. Wow. Itulah, saya pun wow juga. Wow. Jauh tu. Kalau macam contoh kan, macam nak cakap okay.
You guys semua dekat IPG dah ke stay kat rumah ke macam mana? Kat rumah. Kat rumah, okay. Lepas tu majority plan pergi IPG on 17 ke on 20 something? 20 something. 20 something. Okay. Kalau tentu, masa tak boleh juga, sekolah start berapa bulan? 20 20. Okay, antara 20 hingga 24 tu, you pilih satu hari yang hari budak-budak pergi sekolah lah, senang cerita. You pergi, you bertolak dari tempat you ada tu ke sekolah, nak tengok estimate masa, jalan-jalan jam ke. Lepas tu kalau jenis yang ramah-ramah sikit, berhentilah kedai-kedai, kedai pakcik-pakcik yang jual kuih tu ke, you tanya shortcut. Biasanya pakcik-pakcik tu banyak shortcut dia orang tahu. Lepas tu macam kalau contoh you macam like couple kan, so bincang elok-elok lah dengan you punya tuan kereta, orang yang menumpang tu, urusan minyak, tenaga dia. Kalau yang menyewa dari IPG dan plan nak ulang alik dari rumah sewa IPG ke tempat sekolah tu, make sure lah you kena bangun awal dari orang lain. Okay, I rasa tu je kot daripada I. Okay, baik. Jadi maknanya banyak juga point tadi tu. Mula daripada alatan fizikal, mana dah boleh mula shopping dah lah ni. Alatan fizikal, prepare, pakaian, rupa paras, file kan. Okay, banyak tu sebenarnya point tu. Okay, kita balik pada soalan seterusnya pula. Soalan seterusnya, tips pengurusan masa. Okay, sebab sebenarnya malam ni, especially untuk panel kedua lah, kita akan cuba fokus bagaimana kita nak uruskan kita punya perasaan ataupun kita punya stres. Sebab praktikum ni bukan satu perkara yang mudah lah kan. Semua tahu ini satu perkara yang berat. Sebab macam nak betul-betul kerja kan. Jadi insyaAllah dia akan dikupas lebih dalam oleh panel kedua. Cuma untuk panel pertama, soalan yang berkaitan ialah tips pengurusan masa. Sebab saya percaya tips pengurusan masa ni sangat penting untuk memastikan kita punya gerak kerja dan kita punya perasaan, kita punya tekanan tak tinggi lah semasa kita melakukan praktikum. Jadi saya mempersilakanlah sekali lagi Kak Tirah untuk menjawab soalan ini. Ke dah termasuk dalam poin tadi, belum kan? Apa tadi soalan? Sorry. Yang pasal pengurusan masa? Ya. Oh, I thought it is the second session. Oh tak. Okay. Okay, sorry. Okay, untuk sorry, my bad, I salah faham soalan lah kiranya. Okay, so untuk pengurusan masa dalam praktikum ni kan, first kita tahu, memang semua orang faham time praktikum is a very stressful time. Dan sebab time tu you ada banyak kerja dengan komitmen, you nak buat file lah, you nak mengajar, buat page, bla 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 semua kan. The main thing dalam the main thing dalam nak menguruskan masa dalam time praktikum is jangan tangguh kerja. Okay. Itu je kunci utama dia. Sebab praktikum dia banyak menggunakan masa kita dari segi planning. Contoh, yang ni senang I bagi kepada dua kategori. Fase satu is daily punya planning, second is weekly punya planning. So dalam daily punya planning is kita punya RPH, lesson plan. Tiap-tiap hari buat tu kan. Ya. So kalau buat lesson plan, bukan lesson plan sahaja. Kita akan ada ABM, kita nak analyse balik students work, kita nak tanda budak-budak kita buat semua. Itu satu dari segi daily lah. So kalau planning RPH ni, dia bergantung pada masing-masing lah. Ada orang prefer buat seminggu, buat 5-6 RPH terus. Macam contoh I suka buat sari. Sebab macam kalau you kumpulkan sekaligus, for me lah, it's very stressful for me. Sebab it is mentally draining satu lagi sebab kita nak plan, nak sesuaikan balik dengan student kita. Adakah kita punya RPH tu selari dengan
lesson objektif, lesson content standard, learning standard semua tu. Masa dia buat dua-dua, dia celup. Kan? Soalan ke ni? Buat satu-satu celup kan? Zian, mic buka. Terkejut aku. Wah. Zian buat lawak pula. Teruskan. Okay. Untuk RPH kan. Okay, so untuk weekly punya work basis, you ada kena buat co-curriculum report, co-curriculum punya lesson plan, dan juga reflection lah, journal reflection. Macam tu. So, my tips on how you buat RPH tu is mula-mula kita pergi sekolah, habis sekolah terbalik kan. So, mengajar itself is macam draining kan, because sakit energy, kita punya mental, kita punya social life semua kan. So what I did was I keluar, I pergi makan gitu, lunch tu, you makan sedap-sedap, you balik rumah tu you kenyang. Oh, okay. Apa-apa pun kalau you buat, kalau you tengah lapar, tak jadi kerja, you kena kenyang dulu. So bila dah kenyang, balik tu, bolehlah you nak plan ke nak sambung buat kerja ke apa-apa ni kan. Tapi untuk lagi macam efektif, efficient, you punya masa, lepas habis mengajar kelas, you terus buat reflection harian. So, you guys tahu kan kena buat reflection harian? Okay, setiap RPH tu, you tulis balik reflection harian. Ada lecturer prefers as SWOT punya analysis, ada yang nak dalam essay punya form, itu bergantung lah. So you buat terus yang tu, you settlekan. Kalau contoh ada budak-budak you punya kerja tanda, you tanda kat sekolah. So kalau ada masa lebih, you buat draft planning. Macam draft lah you punya RPH. Macam contoh kalau English kan ada 5 stages kan, ada induction, presentation, practice and production, and juga apa lagi? Conclusion Closure. So, kadang tu kalau dalam planning tu, you just keluarkan idea-idea apa yang akan berlaku dalam kelas tu esok hari. Tak semestinya idea tu kita akan guna pakai, tapi at least kita ada idea kasar lah nak buat apa. Jadinya contoh lepas you keluar makan, you dah kenyang, balik tu you boleh sambung buat RPH lah, buat ABM, semua-semua benda tu. Dan okay, jadinya dah siap planning, you buat ABM, you buat kalau ada worksheet, you buat worksheet. Tapi kalau in case you are stress, kalau tengah buat tu kan, it's normal jadi stress kalau tengah buat, pergi keluar atau you just keluar dari tempat you buat tu. Contoh kalau you buat dalam bilik, you pergi keluar ruang tamu ke, you pergi cakap dengan member kejap ke, lepas tu masuk balik buat. Dia tak semestinya you kena habiskan in one go. Dia tu. Lepas tu untuk weekly work basis. Belik lidah aku. Macam contoh report co-curriculum, co-curriculum punya lesson plan dengan journal kan. So you set yourself a due date. Macam contoh kalau you nak buat due date hari Sabtu, so make sure you settlekan semua kerja-kerja macam report semua tu. By Sabtu you dah siap, you upload. Ada lecturer dia tetapkan hari Khamis. So hari Khamis tu you upload siap-siap. Jangan tangguh lah benda tu, sebab kalau ditangguh benda ni yang berat rasanya. Jadi itu kalau in case you dah dapat jadual semua ni. Jadi kalau contoh kan, bila you macam first time practicum kan, first week tu normally you tak dapat lagi jadual. Mungkin hari ke-4 ke-5 macam tu kot biasanya dapat. Jadi masa first week tu you do your best untuk gather information yang kita perlu dalam first week. Macam contoh, you kena ada macam school rules lah, you kena ada bilangan pelajar ke, semua-semua info yang diperlukan tu you kumpul dalam masa first week tu. And masa first week tu juga you settlekan file portfolio. Macam contoh kalau I nak tunjuk file portfolio I boleh ke? Boleh, apa salah? Kami suka.
Yelah korang. Lepas tu tiba-tiba left sekejap. Sekejap I mencari. Okay. So Fizan kan. Okay, dah nampak ke? Nampak tak? Okay, nampak? Nampak, Okay, nampak. macam tu. Ni e-portfolio I macam tu orang kena scan hari tu. So dalam ni my portfolio was almost 300 pages. Mak ai. Lepas lah. Very standard. Contoh, contoh jadi portfolio, you punya apa ni, partition, benda-benda yang perlu. Sertakan macam contoh kan, benda ni boleh sertakan masa you first week, professional statement, information school, semua-semua ni. You sertakan terus dalam masa first week you. So benda Okay. ni banyak tau. Aku fast forward kan semua. Jadinya disebabkan benda tu banyak, so it is advisable for you to settlekan benda tu cepat-cepat. Okay, baik. Okay. So kalau contoh tengah buat kerja, you rasa stress, you rasa aku tak nak buat dah, berhenti kejap. Then do it some other time. Macam contoh ada my friend, instead of dia stress awal-awal, dia stress akhir-akhir. Macam contoh, dia tidur je dulu balik sekolah. Okay. Petang tu baru buat ke, ataupun malam tu orang tengah-tengah busy buat dia tidur dulu. Lepas tu later aku bangun lah. So itu sesuaikan dengan jadual you sendiri. Ada orang prefer macam tu, nak buat macam mana kan. Yang betul. pasti you buat tu, you tak rasa terbeban sangat. Memanglah akan rasa juga terbeban tapi it's not a big macam a burden lah for you nak settlekan benda tu. Rasa macam benda ni lagi kena hadap, benda ni lagi, stress ni buat benda ni. Jangan sampai macam tu. So take time to self-care. Gitu. Gitu. Jawab kot. Kunci utama dia jangan tangguh kerja je. Nampak tu. Okay, itu saja ya. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Kak Tira untuk menjawab dua soalan besar tadi. Di soalan kedua kita berkait tentang pengurusan masa. Di senang je pengurusan masa ni. Macam senang kan, padahal tak pun. Iaitu jangan tangguh masa, jangan tangguh kerja. Lepas tu kalau boleh buat awal tu buatlah. Ada masa buat. Kalau tak buat lambat-lambat nanti dia jadi stres. Okey. Dan saya nak tanya, Kak Pia ada tak? Ada ni. Okey Kak Pia, okey. Itu dia Kak Pia kita yang comel tu. Kita akan tanya soalan Kak Pia pula. Kak Pia ready Okey. 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 Nak test line je. Tak dengar lah. Ke saya seorang je tak dengar Dengar tak? Okey, dengar dah. Dah dengar je? Okey. Okey. Jadi ambil masa je Sama juga macam Kak Tira tadi, kita akan tanya dua soalan juga untuk Kak Pia. Dan Kak Pia akan fokus dan akan kupas lebih mendalam berkenaan dengan pengurusan mental dan juga kawal perasaan. Kita nak tengoklah macam mana tips daripada senior kita kan, macam mana mereka kawal mental mereka masa praktikum ni. Jadi soalan pertama, bagaimana nak mengatasi mental breakdown? Sebab ini satu isu yang popular kat masa praktikum ni. Jadi saya nak tahulah daripada Kak Pia. Silakan. Okey. Untuk macam mana cara kita nak mengatasi mental breakdown? Okey, first sekali kena tetapkan dalam hati, dalam fikiran awak belum praktikum lagi, jadi jangan rasa yang setiap orang akan ada dapat mental breakdown tu. Mungkin ada chance untuk dapat, tapi jangan anggap semua orang yang pergi praktikum semua akan mental breakdown. Dan juga mental breakdown ni dia sebenarnya satu fasa minda kita bagi tahu yang kita ni tak ada kekuatan untuk keluar daripada situasi kita sekarang. So kita rasa macam lemas dalam kita punya masalah, dalam situasi yang kita hadapi, dan suddenly kita rasa macam otak kita bagi tahu
dah tak boleh lah. Dari kat situ lah kita ada cepat rasa penat, rasa macam nak tidur je, rasa macam hubungan dengan kawan pun akan jadi macam tiba-tiba je jadi tak okey, rasa macam semua benda jadi tak betul. Orang ni cakap benda biasa je pun kita jadi ambil hati. Jadi sensitif dan juga kita jadi macam mana nak atasi? First kena percaya kalau awak dapat mental breakdown ni. First kena percaya yang fasa ni sementara. Bukannya selama-lamanya dan bukannya awak akan habis praktikum baru awak habis mental breakdown. Dan juga bukan semua orang wajib dapat mental breakdown ni. Tak. Kalau contohnya awak tak dapat tu alhamdulillah lah, kiranya rezeki awak. Kan? Awak ada inner self awak. Tapi kalau awak dapat mental breakdown tu, tak apa. Sebabnya apa? Sebab kita manusia, kita bukan robot, kita boleh je menangis, kita boleh je ada perasaan down, kita boleh je rasa yang kita ni dah cuba yang terbaik tapi tetap tak cukup. Benda tu waktu praktikum selalu je, setiap antara kita orang ni kebanyakannya rasa macam tu. Rasa dah buat yang terbaik tapi rasa tak cukup. Benda tu. Tapi yang first tu lah percaya yang fasa ni sementara. Okay, yang kedua, kalau awak ada dalam situasi mental breakdown ni, kalau awak rasa awak suffocate ataupun lemas dengan diri sendiri, cari orang lain. Jangan sorang-sorang. Sebab awak sorang-sorang, makin awak bersendirian, makin awak lemas dalam awak punya minda dan dengan overthinkingnya. Cari orang yang boleh dipercayai, ceritakan. Cerita kalau rasa macam cerita masalah boleh. Kalau rasa nak nangis, nangis. Kalau rasa benda tu nak meluahkan tu boleh buat awak rasa lega sekejap, cari orang yang boleh dipercayai. Tapi kalau awak rasa macam awak ni mungkin tak tahulah dia ni boleh dipercayai ke tak. Kalau awak rasa macam tu kan, awak boleh ambil inisiatif tulis diary ke, cari medium untuk awak luahkan. Yang penting luahkan. Yang penting luahkan. Sebabnya satu hari nanti apa yang awak luahkan ni ataupun apa yang awak tulis ni, contohnya lah kan, dalam satu, saya ada planner. Saya ada planner. Planner tu setiap hari saya ada tulis benda yang baik jadi hari ni dekat dalam kelas, benda yang tak baik jadi hari ni. Jadi bila dia bukan diary tapi dia macam short notes untuk setiap hari. Jadi bila hari-hari yang saya down, saya baca balik, rupanya yang benda baik tu jadi pembakar semangat. Tapi benda yang tak elok tu, banyak sebenarnya aku dah belajar. Banyak benda sebenarnya yang, ni rupanya realiti aku jadi cikgu dekat sekolah. Dan aku dah ada pengalaman dah macam mana aku nak perbaiki diri aku untuk jadi cikgu yang better untuk anak-anak murid. Kalau contohnya tak suka tulis, boleh juga buat IG story ke, FB ke. Lepas tu nanti tengok-tengok balik kan. Kiranya catatan supaya korang tahu setiap hari korang melangkah, korang buat improvement untuk diri korang. Even benda tu nampak macam biasalah kan. Tapi biasa tu kadang-kadang momen-momen penting waktu kita down, kita baca balik benda tu, kita rasa macam inilah sebab kenapa aku jadi cikgu. Inilah sebenarnya niat aku jadi cikgu. Okey, aku buat benda betul aku jadi cikgu macam ni. Contoh lain. Mental breakdown sebab tiba-tiba kena ajar darjah 1. Okey, dua-dua praktikum saya direzekikan dapat ajar darjah 1. Orang cakap darjah 1, mana boleh budak APG dapat darjah 1. Kita tak ada pengalaman kan. Pedagogi kita tak cover untuk budak darjah 1 dan budak pemulihan. Tapi berdasarkan pengalaman dan juga borak-borak dengan kawan-kawan yang ajar darjah 1 juga, sebenarnya darjah 1 yang banyak ajar kita ataupun budak tahap 1, budak-budak yang tak tahu apa-apa ni yang banyak ajar kita untuk jadi cikgu. Dan kalau contohnya awak rasa macam kenapa orang ni dapat kelas depan, kita dapat kelas belakang.
Benda tu benda kecil tapi kadang-kadang orang dah rasa macam stres dah kat situ. Stres dia Okay. sampai dia nak buat RPH pun dia fikir. Dia buat RPH senang lah. Dia kelas pandai. Senang semua strategi, teori boleh guna. Aku budak kelas belakang kan. Macam mana benda tu akan ada orang lalui benda tu. Aku ni dah lah kelas belakang. Darjah 1 pula tu kan. Macam ni kan. Tapi apa-apa pun kita akan dapat juga solusi ni. Sebelum masuk kelas tu, tahu tak tahu macam mana, sebab mungkin kita ni dah di-train ataupun mungkin kita ni sendiri push diri kita sebelum masuk kelas tu, kita sendiri akan rasa macam okay, ready juga mental, fizikal, masuk, mengajar juga. Kalau contohnya budak kat belakang tu, jangan target terlalu tinggi macam mana awak target untuk kelas depan. Apa yang awak belajar teori tu, contohnya dapat tulis 3 objektif, tiga objektif kena capai akhir pengajaran. Tak semestinya. Kadang-kadang kalau budak darjah 1 dengan budak kelas belakang, jangan mental breakdown sebab budak tak capai lah tiga objektif aku ni tu. Rasa macam sedih macam tu kan. Jangan macam tu, sebabnya kadang-kadang RPG kita ni kita boleh guna 2 kali. Sebabnya apa? Kali pertama kita tengok, kaedah ni tak sesuai. Ataupun masa yang budak ambil tu lagi panjang. Jadi kali kedua kita masuk kelas tu, ajar benda yang sama, kita dah tahu dah. Budak ni tak boleh ikut cara yang first, kita cuba cara yang second. Sebabnya apa? Seorang cikgu ni tak pernah putus asa dekat anak murid dia. Macam tu juga. Jadi walau macam mana kita mental breakdown pun, jangan jadikan anak murid kita mangsa kita. Sebabnya, so dengan senang cakapnya, jangan sway sampai memperjudikan anak murid kita dalam kelas tu. Tu yang orang cakap, dalam kelas kita ni pelakon. Padahal keluar je kelas tu, pergi toilet nangis. Sebabnya stres. Rasa buat benda ni tapi macam tak cukup bagus. Rasa buat macam ni tapi macam tak membantu pun diorang. Ada kadang-kadang rasa macam jalan buntu. Tapi benda ni bukannya setiap ni praktikum first, praktikum second memang ada pressure, tapi benda tu satu proses. Kita tak boleh nak terus dapat dia punya result dalam sehari dua. Tak boleh nak dapat result yang kita piawaikan dalam masa terdekat, macam satu tempoh yang kita tentukan. Apa-apa pun, lagi satu. Semua orang akan stres. Semua orang. Tak kisahlah, dia punya dugaannya beza-beza. Ada yang dengan SV, ada yang dengan pentadbir, ada yang dengan cikgu kat sekolah. Even cikgu tu sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kita. Ada dengan apa lagi? Dengan bila kita dengan kita stres, kawan kita stres, benda tu pun boleh jadi panas, sama-sama panas. Lepas tu apa lagi? Banyak punca stres. Tapi kita tahu semua orang stres, jangan amalkan toxic positivity. Maksudnya macam selalu mungkin kita pun pernah buat, kalau contohnya kita tahu orang tu macam ada masalah, kita tiba-tiba cakap, alah semua orang ada dugaan. Alah semua orang praktikum. Kenapa? Kalau boleh jangan, sebabnya apa? Benda tu tidak membantu dan mungkin kalau dia tahu lagi memudaratkan orang tu. Caranya ialah kalau contohnya awak tahu kawan awak masalah, tapi awak nak dan tak nak sebarkan toxic positif, tak nak jadi orang yang toxic, jadi a good listener pun tak apa. Tak tahu nak cakap apa kan. Jadi listener pun tak apa. Cakap macam kau ada tak nak cerita apa-apa. Ataupun sekolah hari ni macam mana? Atau nanti orang tu ceritalah. Cerita. Kalau dia tanya, barulah kita macam baru kita jawab. Tapi jangan pun compare juga. Contohnya, dia ajar darjah ni, kita pun ajar darjah tu juga. Budak A ni bagi tahu yang dia buat aktiviti tu okey je dalam kelas. Budak B ni pula cakap, tak, benda tu tak sesuai. So budak B ni akan rasa, kenapa pula aku buat aktiviti ni tak jadi lah.
Padahal budak ini okey je. Dia boleh jadi satu discussion kalau korang communicate dengan cara yang betul. Tapi jangan guna ayat, ya ke? Aku buat okey je. Kan kau salah ni. Cuba Dia akan bawa twist. down. Ya. Cuba twist ayat tu kiranya jadikan satu perbincangan. Contohnya macam, mungkin boleh buat macam ni kot. Sebabnya budak aku pun sebenarnya awal-awal tak dapat tak. Tapi lepas tu aku tackle dia orang macam ni kak. Dia settle lah macam tu. Kira jadikan benda tu normal masalah timbul dalam kelas. Tapi macam tu lah. Lepas tu kita ada standard kita sendiri. Kita ada visi misi kita sendiri. Jangan ikut visi misi orang. Jangan ikut orang lain punya piawaian. Sebabnya banyak benda yang kita boleh dapat waktu praktikum ni selain daripada puaskan hati SV dan guru pembimbing. Walaupun itu memang main benda yang kita, kalau boleh benda utama kita nak. Tapi antara benda lainnya ialah barulah kita sedar yang apa kita belajar dengan apa yang kita applykan ni mungkin bumi dan langit. Beza. Barulah kita sedar yang effortnya nak jadi seorang cikgu ni bukan sekadar memerlukan kita punya kepandaian, kecerdikan, berapa banyak buku yang kita baca, tapi kita punya emosi, kita punya empati. Kadang-kadang budak bukannya tak pandai, tapi sebab background family. Benda tu pun kadang-kadang kita kena masuk juga dalam kita punya apa yang kita belajar. Oh, budak ni sebenarnya pandai je tapi dia rebel. So dia tak nak belajar kat sekolah. Oh, budak ni macam ni. Sebab kes betul kan, kadang-kadang tiba-tiba ada seorang budak ni tiba-tiba satu hari datang kat saya cakap sini. Cikgu, bapak saya masuk penjara semalam. Macam tu. Waktu macam tiba-tiba macam serius lah, betul-betul lah ni. Bapak saya kena tangkap semalam. Lepas tu saya macam, awak okey tak? Okey je. Daripada budak sebenarnya, kita boleh belajar banyak pasal hidup. Kita pasal mental breakdown pasal pemantau datang, file tak siap. Itu salah kita sendiri. Kan? Yang sebenarnya salah kita sendiri. Kan? Yang memang kita tahu kita patut tanggung akibat. Tapi kadang-kadang kita belajar daripada budak, manusia yang innocent, yang naif macam tu, banyak benda lagi. Jadi kadang-kadang buka mata, kalau memang betul awak akan lalui mental breakdown ni, buka mata, cuba lapang dada, cari kawan. Kalau memang betul-betul rasa tak boleh tolong diri sendiri tu, seek for help. PM senior ke, tak kisahlah, sesiapa yang awak rasa awak boleh percayai. Jangan lemas dalam awak punya overthinking tu sendiri. Dan belajar daripada anak murid kita. Itu setakat ni kot. Sebabnya last nanti bila korang dah, macam tadi kan, korang dah tulis note-note semua, dah post semua, korang akan akhir hari praktikum, korang akan, kita survive lah. Kita orang sentiasa cakap macam tu dekat batchmate kita orang kan. Tira, kau survive doh, kita survive. Benda tu sebab kita tahu semua orang rasa stress tu. So keep support each other untuk soalan pertama ni. Cukup tak? Nanti boleh buka untuk soalan nanti. Dia kita kena sentiasa, maknanya point dia kena sentiasa berfikir positif lah. Kalau ada sesuatu yang negatif pun kita cuba tukar jadi satu perkara yang membina kan, yang membakar semangat kita. Tu kadang-kadang kita anggap itu macam senang kan, tapi kita sembang-sembang kawan macam aku macam down kan. Kadang-kadang kawan kita ada yang okey, ada yang buat perangai bengong dia tu kan, down dengan kita lagi. Faham je. Macam lah. Ada, manusia kan beza-beza, tapi hadap aje lah. Okay. Keep thinking positif lah. Betul. Soalan kedua. Tak apa, kita ambil masa Tapi nak tarik nafas sikit ke? Okay. Oh ni. Soalan kedua. Dia berkait juga lah dengan soalan pertama tadi. Cumanya sebab macam mana orang kata, kita mengajar ni berlakon lebih kurang lah kan. Skrip semua ada kan. Cumanya
Sial, tak nak lah mental breakdown lah. Tapi yelah nak buat macam mana nak elak. Macam mana nak elak kan kalau dah jadi kan. Cuma macam mana kita kawal perasaan depan murid. Tengah sedih ni. Tengah mengajar sedih kan. Macam budak tak bagi perhatian ke apa, sedih kan. Tiba-tiba masuk toilet nangis. Lepas tu ada kelas lagi tu. Aku dah. Dia kepala. Takkan nak menangis kan. Jadi macam mana nak kawal perasaan depan murid tu. Okey, cara kawal perasaan depan murid. Ayah saya, dia ada bagi 3 nasihat untuk saya kalau nak jadi seorang cikgu. Cikgu ni raja, cikgu ni warrior dan cikgu ni magician. Okay. Kenapa? Sebabnya cikgu ni bila dia masuk kelas, dia jadi raja. Orang dalam kelas tu, budak-budak, kita yang kontrol diorang. Sebagai raja, kita ada tanggungjawab kita untuk pastikan rakyat kita rasa environment yang selamat. Jadi itu tanggungjawab kita yang first. Yang kedua, kita ni warrior. Sebabnya walau macam mana pun state diri kita, kita kena fight juga supaya dalam kelas tu seperti apa yang kita rancang. Tak kisahlah kita baru lepas menangis ke, baru lepas kena marah dengan GB ke, tiba-tiba GP komplain macam-macam, tiba-tiba SB cakap, okey kejap lagi saya datang, observe, prepare. Kan? Macam-macam pressure tu boleh je jadi. Tapi kita ni warrior. Kita kena juga buat apa yang ada dalam kelas tu macam mana yang kita rancang. Walaupun tak 100% jadi, tapi itulah kita. Yang ketiga, kita ni magician. Kita ni ahli silap mata. Sebabnya apa? Daripada kita ni sebenarnya dalam keadaan tak bersedia, tiba-tiba waktu kita start je mengajar, kita rasa macam kita tak boleh berhenti dah. Kebanyakan yang praktikum dia akan cakap macam ni. Rasa macam kejap je mengajar. Sebabnya apa? Ya. Kebanyakannya rasa macam, aku try tau, aku rasa macam buat LPH ni dah nice dah dia punya timing. Tiba-tiba je 2 langkah je dia dapat. Closure tak dapat pun. Memang kebanyakan, tanyalah pengalaman siapa-siapa pun. Dia orang pernah je mengajar tapi masa tu tak cukup. So dia orang buat masa tu berlalu dengan pantas. Macam ahli silap mata. Dan dia orang boleh buat juga, seorang cikgu ni juga boleh buat anak murid dia daripada tak suka sesuatu, dia sukakan sesuatu. Daripada murid tu putus asa, dia jadi sebaliknya. So, dengan niat sebelum mau melangkah ke dalam kelas tu, peganglah 3 benda ni. Benda 3-3 ni akan jadi dalam diri awak dan awak juga seorang pelakon. Sebab itulah, sebelum masuk kelas, apa-apa pun, senyum, buat muka garang, bertahan untuk sejam atau 30 minit tu. Bertahan. Kalau contohnya gugup, guys, gugup tu biasa. Gugup tu normal. Tapi jangan selama-lamanya gugup. Setiap orang akan ada rasa first time dia gugup. Tapi niat awak kena rasa macam ni. Sampai bila nak gugup? Kalau selamanya gugup, budak faham ke apa yang kita nak ngajar? Sebabnya kita masuk kelas bukannya sekadar kita nak dapat markah untuk praktikum. Kita masuk kelas ada tanggungjawab lagi besar, which is kita nak menyampaikan ilmu. Kalau contohnya kita masuk kelas sekadar dengan niat kita ni nak dapat rentas ataupun A je, ataupun nak puaskan hati SV je, tapi bukannya untuk bagi apa yang sepatutnya murid-murid kita berhak dapat. So mungkin sebab itulah kot antaranya kita rasa macam gementar. Sebabnya kita expect orang lain akan tengok kita terbaik, tapi sebenarnya kita yang tak bagi yang terbaik untuk anak murid kita. Kalau contohnya awak rasa dah rasa sebenarnya rasa seronok untuk mengajar tu, ataupun dah rasa dapat kekuatan untuk menjerit dalam kelas tu, makanya awak akan jumpalah kekuatan macam mana, bukan perasaan yang kawal awak, tapi awak yang kawal perasaan depan budak nanti. Sebabnya memanglah orang selalu cakap kalau dalam kelas ni semua benda dalam tanggungjawab kita. Jangan tinggalkan kelas. Kalau apa-apa jadi waktu kita tinggalkan kelas, mata-mata nak tengok budak kelas depan tu,
Apa-apa jadi, itu bawa tanggungjawab kita. Benda tu kadang-kadang kita rasa lawak kan. Dan kita rasa macam, alah kita budak IPC je. Tapi budak tak tahu pun kita ni budak IPC ke tak. Yang dia tahu bila kita melangkah masuk dalam kelas, kita ni cikgu. Jadi tanggungjawab kita bila kita masuk tu, cuba tinggalkan title pelajar, cari diri guru tu dalam diri. Bila awak rasa awak masuk kelas tu memang sebagai seorang guru, awak akan rasa perasaan untuk awak ada tanggungjawab untuk setiap budak tu. Setiap budak tu. Dan kadang-kadang kita tak boleh kawal perasaan ni sebab kita rasa macam apa pandangan murid dekat kita. Tak kisahlah kalau macam saya ni jenis yang tak kisahlah budak ni first impression positif ke negatif ke kat saya, tapi yang pentingnya ialah saya tahu saya dah buat yang terbaik. Dan juga saya tahu diorang ada belajar sesuatu sebelum saya keluar daripada kelas tu, diorang belajar sesuatu, dapat sesuatu. Tak kisahlah sama ada apa yang ada dalam buku ataupun apa yang diorang belajar tentang kehidupan. Itu je kot. Kalau contohnya kawal perasaan lain, mungkin sebab awak nervous, awak rasa tak tahulah awak boleh kontrol kelas ke tak. Kadang-kadang kawal perasaan ni berkait dengan macam mana kita kontrol kelas. Buat persediaan. Contoh persediaan tu, pastikan memang awak tahu step. Jangan hafal step ya, faham step. Faham step, flow step tu, jangan hafal. Kalau awak hafal, macam present juga, awak hafal tiba-tiba hilang satu perkataan je. Dah lost. Awak dah tak tahu dah nak buat apa. Jadi cikgu ni awak faham flow. Kenapa daripada saya induksi awak kaitkan dengan langkah pertama. Kenapa langkah pertama ni buat aktiviti ni? Sebabnya boleh kait dengan langkah kedua. Kenapa langkah kedua ni buat aktiviti ni? Cikgu budak dekat langkah ketiga. Lepas tu penutup nanti buat rumusan. Yang berkaitan dengan apa yang diorang buat hari ni. Ingat step dan aktiviti yang korang nak tu jangan hafal. Hafal tu yang kadang-kadang blackout. Terus habislah kan. Macam tu lah. Lepas tu belajar untuk projek suara pun mungkin boleh membantu untuk elakkan budak tahu yang kita ni gugup. Contohnya vocalizekan suara. Boleh belajar vokal kan, ataupun boleh untuk kuat sebab ada orang dia ada masalah untuk kuatkan suara dia dalam kelas, jadi budak dia tak boleh kontrol. So bila dia tak boleh kontrol, perasaan dia tu jadi macam dia berdiri depan kelas tu ketakutan. Jadi antara macam mana awak nak dominate awak punya murid tu, salah satunya projek suara dan percaya pada diri sendiri. Awak dah belajar lama dah, kita dah belajar lama dah. Berapa jam kuliah dah kita masuk kan. Takkan nak sia-siakan kan. Berapa banyak kertas exam dah terbazir kan. Jadinya percaya pada diri sendiri. Itu je kot untuk soalan kedua. Aci. Untuk soalan ni memang punya kot lah, tapi untuk meeting ni tentu je ke. Okay, saya nak cuba ke lah yang Kak Pia kata King, Warrior dengan Magician tu. King, Warrior, Magician. Saya nampak ada macam King, Warrior, Magician ni dia macam mempengaruhi niat kita nak masuk kelas tu kan. Betul? Macam kita peranan kita kan. Satu kita boleh set kita nak pergi kan sebagai King, sebagai Warrior, sebagai Magician. Betul? Okay, take note lah. Jadi saya nak buka semula kepada panel pertama kita, Kak Tira. Kalau ada apa-apa nak tambah daripada Kak Pia tadi ke? Ada sikit boleh ke? Tak ada masalah. Tambah. Untuk yang macam mana nak kawal perasaan tu, dari segi macam contoh Kak Pia tadi cover macam nak cover rasa gugup, nervous semua tu kan. Saya nak cover sikit lah macam mana kita nak cover, mengawal cover perasaan marah dalam kelas. Oh, marah. Okay. Yes. Okay. Kejadian macam contoh kan, kita punya student tu kadang ni kita tak boleh nak predict dia orang macam mana behave dalam kelas. Ada hari ni dia orang ni macam bidadari dalam syurga, macam tak ada masalah, semua macam on segila hari tu punya kelas. Ada hari Betul.
Perangai semua keluar tanduk. Ada. Kita macam Oh. tak tahu. Betul. Sebab macam contoh kan, in my first practicum, masa tu I ajar darjah 3, 4, 5. So, darjah 5 tu dapat kelas belakang. So, kelas belakang tu ada 20 orang murid lelaki, ada 4 orang murid perempuan. So, dia akan cerita dan kelas tu juga ada 2 pasang kembar yang keempat-empat orangnya didiagnose medically dengan penyakit ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder lah. Hai! For the star. Okay, jadinya satu hari pasangan-pasangan kembar tersebut bergaduh. Bergaduh dia orang ni bukan bergaduh mulut, bergaduh bertumbuk. Budak darjah berapa tu? Darjah 3? Darjah 5. Darjah 5 ni yang awak cerita kat I kan? Yeah. You diam ke ma, orang yang tak tahu. Jadinya so ditakdirkan pada hari tersebut saya sakit tekak, tak ada suara nak marah. Jadinya Pula. masa tu macam noob lagi, tak tahu macam mana nak kawal perasaan marah tu semua kan. So I end up patahkan pembaris panjang dalam kelas sebab I tengah marah. Okay. Lepas tu Tindakan itu tidak bagus ya. Dengan tindakan itu tak bagus sebab macam kita ni kita tak dapat nak control kita punya authority dalam kelas semua. So what you can do in that class, kalau macam contoh insiden bertumbuk-tumbuk itu berlaku dalam kelas tu guys. Saya tak nak doakan itu berlaku, tapi in case berlaku, apa yang you boleh buat selain daripada cubaan meleraikan, you boleh contact terus sama ada guru pembimbing you ataupun PKM atau guru disiplin, somebody yang ada higher authority than you. Sebab kita ni memang tak ada sentuh. Kita ni memang tak ada sentuh budak-budak kan. So cara-caranya cari someone yang higher authority. Dan contoh kalau memang budak-budak tu memang melampaui batas kesabaran you pada hari itu, kalau you perlu keluar kelas dalam 1 minit, you keluar tepi tu, diri je depan pintu tu. At least you still ada budak-budak bawah kawasan you, dalam kawalan you. Tapi in the same time, you tak keluarkan perasaan marah tu kat budak-budak. buat macam-macam dengan kau lah. Apa? Tak ada. Tak ada apa. Dia macam at least you give some time for you to calm down. You tak boleh nak macam nak marah atau nak teruskan pelajaran dengan keadaan you tengah marah. It's not fair for the kids. Oh, okay. Kalau perlu, you just take out of class 1 minit, tarik nafas, lepas, masuk balik. Kalau perlu you nak sambung bagi hukuman ke apa budak-budak, kasih you lah. Jadi macam tu. Mak kata macam ni, kalau macam nak keluar kelas tu, buat macam tengah jawab call. Tak tahulah berkesan ke tak. Tapi aku tak buat. Tak ada lagu Raja. Kesian saya di dah. Sesat dia. Okay. Jadi keluar kelas kejap je lah, tu je lah. Tu depends on the situation lah. Apa yang you rasa fit into the situation, do it. And then you minta pandangan daripada guru pembimbing you. Adakah betul tindakan you buat? Ada tak cara-cara lain yang you boleh buat dalam kelas ke? Selalu contact, selalu berhubung dengan guru pembimbing sebab diorang ni lagi berpengetahuan lah dari segi pengurusan kelas. Itu je. Okay. Terima kasih Kak Tira. Tu tips baru untuk macam mana kita nak kawal perasaan dalam kelas kan. Perasaan sedih, perasaan marah. Itulah perasaan yang selalu timbul masa kita mengajar kan. Okay. Jadi kita rehat 2 minit kejap. Sambil-sambil tu pendengar Google Meet ni bolehlah fikir-fikirkan apa soalan yang nak diajukan kepada 2 panel kita pada hari ini ataupun untuk dibincangkan, ataupun ada SEM 8 yang lain yang nak menjawab soalan ni, dipersilakan. Contohnya kita ada Apek kat sini, tak tahulah dia nak jawab ke tak. Jadi kita rehat kejap.
Jadi saya kira boleh kot kita sambung ni. Jadi saya nak membuka ruang bertanya kepada pendengar. Boleh siapa yang nak bertanya tu boleh buka mic, lepas tu tanyakan soalan lah. Cuma jangan berebut lah. Sorang-sorang. Silakan. Mesti ada punya. Jangan risau, Madam Rose tak marah pun korang tanya soalan. Saya ada soalan. Ya, silakan. Ni soalan ni saya tanya, saya tujukan kepada kedua-dua panel. Berdasarkan pengalaman anda sendiri, macam compare praktikum 1 dan praktikum 2, apa masalah yang ataupun macam challenges yang anda hadapi dan macam mana nak improve daripada praktikum 1 dengan praktikum 2. Itu soalan saya. Terima kasih. Jadi 2 point kan soalan tu tadi. Yang first, apa pengalaman praktikum first dan second, Ya. cabaran. Yang Mhm. kedua pula macam mana nak improve. Daripada praktikum 1 dengan praktikum 2. Okey. Tirah dulu ke? Saya silakan Tia dulu. Okey. Untuk soalan tu, pengalaman ataupun cabaran. Okey, untuk saya sebenarnya cabaran setiap orang beza, dan cabaran untuk praktikum pertama dan praktikum kedua pun berbeza juga. Tapi kadang-kadangnya ialah mungkin pentadbir terlalu ambitious sebab kita orang muda. Jadi kadang-kadang dia bagi kita kadang-kadang kerja yang di luar tanggungjawab hakiki kita. Jadi dekat situ sebenarnya kita first time praktikum, kita nak fokus untuk kita punya performance dekat praktikum kita. Kan, tapi tiba-tiba juga ada bebanan kerja-kerja lain. Macam setiap kali 2 minggu ke setiap bulan tu adalah certain extra kerja yang diorang bagi, yang kadang-kadang kita rasa macam tak ada masa lah untuk diri kita sendiri. Sebabnya terlampau kita kat situ mungkin masalahnya time management. Dan juga macam mana kita nak penuhi kemahuan pihak sekolah. Tapi itu cabaran untuk praktikum first lah. Dan juga praktikum first ni cabarannya lagi ialah kita baru je keluar kat dunia realiti. Jadi sebelum ni kita bersifat kebudak-budakan sebab kita tahu kita pelajar. Jadi bila melangkah masuk dekat sekolah tu, kita nak adjust diri kita daripada pelajar kepada guru tu, itu cabaran juga. Bersifat profesional untuk setiap kita punya decision pun, itu pun cabaran juga. Sebabnya kita baru faham, oh macam ni rupanya situasi macam ni. Dan kita cepat paranoid. Macam mana kalau aku buat salah? Macam mana? Jadi overthinking pun kadang-kadang menyebabkan juga kita rasa jadi cabaran juga. Dan kita kumpul semua tu, kita cubalah untuk tak ulangi cabaran tu dekat praktikum 2. Tapi kadang-kadang apa yang mungkin benda tu dah settle lah. Tapi bila masuk je praktikum 2, kita akan jumpa cabaran lain pula. Sebabnya warga sekolah yang berbeza, murid yang berbeza, contohnya macam SV yang berbeza, kan? Jadi akan ada juga cabaran-cabaran lain. Contohnya kalau praktikum 2 ni tiba-tiba kami 2 minggu PDPR. Tidak pernah terbayang, kan? Jadi dan juga 2 minggu PDPR ni sebenarnya point di mana kebanyakan ahli batch saya mental breakdown juga. Rasa cabaran tu cabaran yang agak teruk juga kami lalui, sebabnya dengan capaian
dengan tak tahu macam mana nak satisfy SV dengan GP waktu online class. Tu antara cabaran praktikum 1 dengan praktikum 2. Okay, itu yang first lah kan, betul lah kan? Yang first, cara nak improve. Belajar daripada kesilapan, tahu kekuatan diri, tahu macam mana nak apa sebenarnya cara yang terbaik untuk cara kerja kita, cara untuk communicate dengan orang, cara untuk kerjasama dalam praktikum mate, cara untuk tackle budak. Jadi benda-benda tu bila kita dah tahu diri kita dah dapat bayangan dah dekat praktikum first, even environment dengan sekolah yang tak sama, tapi cabaran dan juga benda-benda yang tadi saya sebutkan tu, kita boleh je kuatkan diri kita dan jadi a better teacher daripada praktikum first. Setakat ni lah. Dan juga kalau contohnya awak semua risau sebab PDPR, dia ada pro and cons. Kita nampak rumitnya PDPR ni kan, sebabnya kita tak boleh nak kontrol murid, kita tak bersemuka, kita rasa macam benda tu menyusahkan semua pihak. Dan bersyukurlah kan sebabnya kita masih lagi boleh bersemuka. Kiranya korang praktikum ni masih lagi bersemuka kan. Tapi andai kata tiba-tiba jadi macam batch kami, na'udzubillah lah kan, harapnya tidak lah kan. Ambil kesempatan tu sebabnya cikgu-cikgu dekat sekolah percaya yang kita ni lagi bijak IT. Jadi kita walaupun sebenarnya kita ni sebenarnya naif juga, kita ni noob juga bab-bab IT, bab-bab belajar online ni, kita sendiri sebenarnya tak tahu macam mana nak guna, macam mana nak buat semua langkah dan online. Tapi bila cabaran tu yang membuatkan kita ni akan jadi macam mana tahu yang sebenarnya kita ni ada potensi sebenarnya. Kalau PDPR pun sebenarnya boleh je kita jadi cikgu, boleh je kita buat interesting punya PDP. Cumanya effort dan juga macam mana kita percaya kat diri kita. Dan juga discussion dengan kawan-kawan sangat penting. Discussion dengan cikgu, GP, discussion dengan SV, komen dan kritikan negatif daripada mana-mana pihak sebenarnya membantu, sebab selama ni kalau kita pandang diri kita, kita tak tahu apa kelemahan diri kita. Jadi kalau orang bagi kritikan tu, kita nangis lepas tu tak apalah, kan? Dia bagi kritikan, lepas tu kita rasa down, kita nangis. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik, kalau contohnya dia tak sebut, tak ada siapa pun akan bagi tahu benda tu kat kita. Jadi kritikan negatif daripada praktikum first contohnya kita dapat tu, kan, kita ambil dan cuba untuk dah tahu dah. Kalau kita buat analisis diri kita, nak kenal diri kita, SWOT tu, weakness kita sekurangnya, ada orang kenal pasti weakness kita boleh perbaiki diri tu. Itu daripada saya lah. Saya lepas pula dekat Atira. Saya rasa macam Pia telah menjawab soalan Fifi tadi Soalan Fifi kan? Ya, saya. Aku nak jawab pun point macam sama je, sebab macam cabaran tu still akan berlainan sebab kita akan living into new environment dengan different school punya environment, supervisor lain-lain. So benda tu kan berlainan lah daripada pertama dan kedua punya praktikum. Jadi how I compare myself between praktikum 1 dengan 2. Masa praktikum 1 ni, my first mistake is Was. Praktikum first, I punya niat salah. I nak dapat A+. Itu my first mistake lah, sebab I tried so hard, I buat semua benda macam kalau orang lain tengok pun time tu lah my practical mate kata, if only my supervisor isn't that one, I might probably get A+ lah. Tapi disebabkan
I tak capai my expectation tu, I jadi sangat-sangat down pada minggu tersebut dan ke minggu seterusnya. So what I did was in practicum semester 2, my niat is nak share knowledge and I nak budak-budak I tu faham je apa yang I ajar sebenarnya. So macam tu je lah. So orang lain punya goal mungkin lain tapi that was what I did lah. Tu je. Tu je kot. Tak apa risau. Kak Tira pandangan tu kan still A plus lah dia risau. Allah Akbar. Doakan, amin. Dah lah, I nampak ada soalan lah dekat chat ni daripada Anis Karunisa, iaitu cara pengurusan buku RPH yang lebih sistematik dan lengkap. Okay Boleh jawab? memanglah boleh. Takkan nak kata tak boleh. Okay, bagi untuk RPH seperti macam I mention awal-awal tadi, RPH memerlukan satu file putih yang tersendiri kan. Jadi dalam file tu sendiri, you kena letakkan partition. Yang pertama is partition by week. Minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ke-12. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak nampak lagi sistematik, lagi teratur kan, you boleh susun sama ada contoh week 1, kelas mana, macam contoh kan, sekejap I tunjuk jadual waktu. Sekejap. Nampak kan? Nampak tak jadual waktu? Nampak. Okay, contoh jadual waktu I ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. So, 6 kelas untuk mengajar, 6 jam mengajar. Ada 3 kelas yang I ajar. Jadi, untuk partition RPH tu yang I buat lah. Kalau orang lain nak buat ikut cita rasa masing-masing, terpulang. Tapi yang pertama, I buat partition by week. Dalam contoh, minggu pertama ada kelas 6 AS, 2 AA dengan 2 AS kan. So, I buatlah contoh kelas 6 AS, letak RPH hari Ahad 1 dengan RPH hari Rabu 1. Kelas 2 AA, letak hari Isnin 1, hari Rabu 1. Kalau 2 AS, Selasa 1, Khamis 1. So, macam tu lah I buat untuk semua week tu. Jadi contoh, kalau contoh jadual korang bertukar, contoh bertukar hari ke apa kan, kelas dia sama. So, macam you tak payahlah nak tukar kelas tu. Itu je lah kot tipsnya. Tapi ni like totally terpulang lah macam mana you nak buat. Tapi tu cara I. Tu je. Okay. Terima kasih kerana sudi berkongsi cara kita menyusun RPH. Fi, soalan tadi menjawab apa dia jawapan tadi? Cukup Cukup. Tapi kalau saya nak tambah soalan boleh? Boleh kot, boleh. Saya silakan. Kan sekarang kan corona kan, PKPB saya pun nak tanya soalan untuk juga. kawasan Terengganu, untuk IPG kita. Ada perubahan tak dari segi pengurusan kelas ataupun dalam teaching and learning process tu, like protocols to be adhere ataupun yang kita kena follow dalam kelas, ada perbezaan tak daripada interaksi biasa? Saya jawab Okay, kalau contoh soalan tadi was like, is there any difference between normal interaction and after the PKPB punya interaction, like so this is totally bergantung kepada sekolah yang you pergi. Some certain schools macam still allow group work, some doesn't. So it like literally bergantung lah kepada pengurusan sekolah. Macam contoh, my school dulu dia tak bagi group work, tapi yang paling boleh pair work lah kalau during PKPB, something like that. Lepas tu, dan the only difference is macam dari segi pengurusan budak masuk sekolah, pergi rehat, semua tu je lah. The main difference yang paling nampak sekali is the group work something lah. Tu je. Daripada my experience lah. Tak tahulah kalau Pia dapat experience lain. Pia nak share? Ada sikit lah beza. Macam contohnya lah dalam jadual kelas tu,
budak kan dah tak boleh pergi kantin kan. Jadi cikgu yang masa dia sebelum dan selepas rehat tu, dia ada kemungkinan masa dia akan dideduct sikit. Sebabnya bagi pengurusan budak bagi makanan, kiranya orang kantin akan pas makanan daripada apa yang diorang order tu. Lepas tu cikgu yang after tu pula akan settlekan pula budak dah makan, kemas balik kelas. Jadi dalam PDP mungkin tak banyak, kecuali yang masa-masa tu akan ditolak sikit kan, akan ada gangguan sikit, bukan tolak lah, akan ada gangguan sikit. Tapi kerja-kerja lain tu contohnya macam ambil suhu, ada sekolah yang sanitize kelas, benda-benda tu ada juga. Kadang-kadang tiba-tiba je JPN datang. Daripada kita ni sebenarnya sekolah okey je buat kerja kumpulan. Tiba-tiba time tu pula JPN dan OPPD datang kan. So kita kena berfikir cepat waktu tu macam mana untuk suruh budak stay dekat meja diorang dan optimumkan SOP yang KPM tetapkan. Macam tu lah. Tapi apa-apa pun kalau nak buat aktiviti tu, tanya dulu GP sesuai tak aktiviti ni. Sebabnya kadang-kadang benda ni boleh jadi benda sensitif juga. Sebab kita rasa kita buat, benda ni best lah nak buat dalam kelas. Tapi bila kita buat, kita tak tanya dulu dekat GP ataupun guru yang mengajar kelas tu. Kita dah buat, nanti takut nanti cikgu cakap, sebenarnya tak boleh tau buat macam tu. So better kita tanya dulu, kita selidik dulu, baru kita decide aktiviti ni kita nak buat ke tak. Macam tu. Okey tak? Okey. Okey, terima kasih Kak Pia. Ada soalan lagi tak daripada peserta Google Meet? Mungkin ada yang tanya berkaitan dengan SOP lebih mendalam. Ataupun apa ni, sebab kita kena ingat batch 98 kita ni batch yang special. Dia orang ada pengalaman mengajar secara atas talian. Apa benda PDPR. Jadi mungkin ada yang nak tanya berkaitan tu, saya silakan. Kalau tak, saya juga yang bertanya. Saya tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan kepada kedua panel. Soalan pertama untuk Kak Atira. Saya macam suka sangat dengar sebab ada perbezaan tau, kontra. Bila akak cerita, satu akak ajar budak darjah 2, satu akak ajar budak darjah 5. Akak cakap masa ajar budak darjah 2, penggunaan stiker, reward, apa semua sangat best. Tapi untuk darjah 6, bukan darjah 5. Untuk budak darjah 6, agak macam darjah 5, darjah 6 agak tak boleh terima. Bukan tak boleh terima, macam agak kurang sesuai untuk stiker tu. Jadi saya nak tahu macam mana pendekatan akak untuk budak yang dewasa ni, darjah 5, darjah 6 ni. Iaitu untuk soalan untuk Kak Atia. Okey, soalan untuk Kak Pia. Yang ni saya rasa saya suka, sangat suka sebab saya tahu yang akak ada ajar tentang semuanya akak ajar budak darjah 1 je. Okey, bila orang cakap, saya selalu dengar orang yang ajar darjah 1 ni akan selalu kena handle dengan parents mereka. Jadi macam mana akak, hubungan akak dengan parents untuk budak-budak darjah 1 ni? Itu je soalan pada saya. Terima kasih. Sila. Macam menarik soalan ni. Saya pun risau tengok Ain ni tanya soalan ke nak bahas. Okay, terima kasih Aina Fifa kerana bertanya soalan. Soalan ni macam contoh tadi, seperti I ada mention, mengikut pengalaman sendiri, yang sistem rewards ni based on my experience lah, dia macam only effective for budak-budak kecil. So budak-budak besar ni macam kurang berminat lah dengan sistem rewards ni. Tu apa yang I alami sendiri. Mungkin ada some of my friends yang still guna reward system pada budak-budak yang dah besar. Tapi what I did was macam previous practicum, I ada ajar darjah 2 dan darjah 6. So the approach in teaching them is like totally different. So I took my time in finding macam apa
apa yang kita perlu fokuskan kepada darjah-darjah tersebut lah. Macam contoh darjah 6, diorang memandangkan diorang ni tak ada UPSR kan tahun lepas. So I ada consult dengan my guru pembimbing, tanya macam mana sebenarnya approach yang sesuai untuk darjah 6 ni semua ni. So the answer she gave and the answer that I explored was the perfect approach for my kids back then was the situational language learning. So di mana pula situational language learning ni dia macam kita aplikasikan language tu secara keseluruhan. Contoh kita ajar pasal satu passage kan, so satu teks pasal harimau ke apa-apa kan. Jadi, sorry ada orang kacau I lah. Okay, so kita buat teks pasal harimau, how the tiger got its stripes. So instead of kita just bacakan sahaja teks tu, sambil kita baca kita tanya, okay kenapa dia jadi perkataan dia was? Kenapa dia jadi macam ni? Kenapa dia macam ni? So kita akan dapat variety of answers lah from the kids itself. Dari situ sebabkan I ni memang nak fokuskan kepada kepenggunaan language itself, jadinya dia macam ideal lah for that focus. Tapi untuk reminder lah untuk semua, what works from one class tak semestinya it works well on other classes. So tak semestinya apa yang I buat dengan kelas I akan jadi elok dengan kelas orang lain. Macam contoh I ajar darjah 2 ke kan, I buat cara ni, tak boleh, tapi orang lain buat boleh. So itu semua macam berbalik pada pangkal yang kita ni kena kenal budak kita. Kita kena kenal dia, macam mana nak tackle dia, macam mana kita nak make sure approach yang kita guna tu paling terbaik untuk fit all of the students. So kira macam menjawab tak soalan Ain, Afifah? Menjawab. Terima kasih Kak. Okay, thank you. Okay, untuk soalan Ayah Fifah tadi, macam mana repo lah kan, kita boleh cakap repo lah antara kita dengan parents budak darjah 1. Okay, sebenarnya kita tak ada directly berhubungan dengan parents budak darjah 1 ataupun budak tahap 1 kalau kita bersemuka dekat sekolah. Tapi penting kalau kita ajar darjah 1, kita tahu family dia macam mana, kita tahu parents dia kerja apa, kita tahu rumah dia dekat mana. Sebabnya benda tu akan membantu untuk kita tahu konten apa yang sesuai dengan diorang. Contohnya, kartun apa yang diorang suka. Oh, kenapa tak suka kartun ni? Oh, sebabnya kartun ni hari Sabtu je keluar dekat TV. Kenapa hari Sabtu je keluar awak tengok kartun ni je? Oh, sebab mak saya tak kasih hari lain tengok TV. Oh, kenapa mak tak kasih hari lain tengok TV? Oh, sebabnya hari lain mak saya tutup TV, mak saya kerja. Daripada situ sebenarnya kita boleh relate kan dengan pengajaran kita. Sebabnya waktu bersemuka ni tak terlalu banyak sangat kita berkontak dengan parents kecuali terdesak. Itu pun kita tak terus direct dengan parents. Kita bagi tahu guru kelas akan direct dengan parents. Tapi waktu PDPR lain kes. Sebabnya budak darjah 1 dia tak ada lagi phone. Tak ada lagi gadget, tak ada lagi peranti untuk PDPR. Jadi diorang akan guna juga parents punya handphone. So yang kita save tu, yang kita hantar kerja-kerja ataupun kita hantar untuk diorang update homework, update kerja, aktiviti hari ni buat apa. Yang itu semua masuk dekat dalam handphone mak bapak diorang. Jadi waktu tu lah sebenarnya repo kita dengan parents tu direct. Kita berhubungan dengan kita punya parents murid kita tu secara direct. Contohnya lah, parents ni dia suka kalau kita tahu kekuatan dan juga kita tahu anak dia ada potensi. Contoh lagi-lagi budak darjah 1 kan, sebab budak darjah 1 tak adalah sekadar akademik sangat. Kita akan tengok dia, kita akan tengok macam mana dia ni boleh menulis, tulisan dia cantik. Macam mana dia ni kemahiran dia bercakap tu, dia fasih. Ataupun kalau contohnya saya ajar muzik, budak ni dia punya express lagu tu menjiwai sangat. Contohnya.
Kan? Jadi antara benda contohnya lah kan, antara benda-benda yang kalau PDPR ni kalau terpaksa untuk macam ada yang baik untuk parents, setiap kali diorang hantar kerja anak diorang tu bagi tahu terima kasih sebab bagi masa ataupun bagi peluang anak diorang buat kerja. Lepas tu terima kasih juga ke, tak kisahlah, terima kasih lah. First cakap terima kasih, lepas tu pujilah sikit anak tu sebabnya anaknya dah buat kerja. Even tak ada cikgu dekat sebelah, diorang tetap buat kerja. Yang ketiga, bagi tahu baguslah, kiranya pujilah sikit parents tu sebabnya diorang bantu anak diorang untuk buat kerja sekolah. Patutnya cikgu punya tanggungjawab tapi diorang membantu anak diorang. Dan juga last sekali, parents suka banggakan anak diorang, dan parents lain tahu yang diorang bangga dengan anak diorang. So kalau contohnya macam saya pernah suruh budak record video, parents record video murid, bagi task lah, membaca ke, menyanyi ke, lepas tu compilekan, post dalam group kelas. Cukup suka, parents sangat suka macam tu. Jadi setakat ni kalau bersemuka tak sangat. Kalau menjawab soalan tadi lah, tak sangat kita berhubungan secara depan-depan. Kecuali kalau sakit tu, itu pun kita bukannya call parents, kita akan bagi tahu cikgu yang bertugas. Kalau PDPR lah, kita ada manner sikit, manner untuk macam mana ada repo yang baik dengan parents. Tu je. Menjawab ke? Menjawab Kak. Terima kasih Kak. Jawab. Saya ada soalan. Tiba. Okey. Terima kasih Ain. Okey, saya buka lagi. Mungkin buat kali terakhir kot untuk peserta bertanyakan soalan ataupun mana-mana SEM 8 lain nak kongsi tips. Ada tadi ada SEM 8 lain. Tapi tak tahu dah keluar belum. Okay. Kalau ada yang nak bertanya boleh bertanya. Bukan selalu kita boleh buat program-program macam ni. JPP pun nak berubah tau. Tiba menyelit lah. Tak ada Saya kira tak ada nak bertanya ni. Okey. Tak pun malu. Biasalah malu. Sekejap tengok komen ada soalan tak. Terima kasih Syami Masya. Syami Masya pun terbaik. Okey, apa lagi Itu juga tak nampak soalan. Jangan risau, yang meeting kita malam ni ada orang record. Jadi insyaAllah kami akan upload lah kat mana-mana nanti sebab ramai yang tak dapat join malam ni sebenarnya. Okey, tak ada Kemar nak tambah apa-apa? Tak ada. Madam Rose pun dah tak ada rasanya. Okey. Kalau dah tak ada soalan, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada dua panel kita malam ni, iaitu Kak Tira dengan Kak Pia. Memang sangat banyak perkongsian pada malam ni, tak nilai. Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga adalah ganjaran daripada Allah SWT untuk kalian berdua, dan juga terima kasih kepada semua yang telah menyertai Google Meet pada malam ni. Sudi meluangkan masa bersama Biro Sosial dan Kebajikan. Mungkin ni program terakhir kita Jadi terima kasih banyak-banyak. Sudi luang masa, sudi luangkan data, berikan data untuk Google Meet. Tak seberapa ni, santai-santai ni kan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita tutuplah majlis. Sebelum tu kita akan ambil gambar. Mana-mana yang sudi untuk berada dalam gambar, bukalah mic. Kita nak Buka kamera, bukan mic. Kita nak ambil gambar kejap. Bukan mic kan nampak. Nanti gambar bising lah. Buka kamera please. Gambar tak buka. Tapi ramai tak buka ni sebab perempuan biasa tak prepare. Full screen. Full screen lah. Lepas tu? Macam mana? Setting.
kita tak ada kamera kita. Buat ni shoot Oh, sebab ni tak ada. Oh, shoot kamera. Okey. Sekejap mana tadi? 1 2 3. Okey. Terima kasih semua yang join. Ada masa kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima Saya kasih Nganjo. Bye-bye. Ada soalan golak-golak. beri PM tepi. Itulah PM tepi kalau ada apa-apa hal. Okay. Tolonglah PMT lah, kesian je. Tak bertirak aku PM kau depan ni. KPR.